Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Saya mengalung-alungkan tuan-tuan untuk bersama dalam halaman baru pada hari ini, dan semalam sudah pun kita melihat kepada ulang kaji bagaimana 6 muka surat pada minggu lepas untuk kita menghargai kepada surah Ar-Rum ya, dan juga surah sebelumnya, dan sudah tentunya pada hari ini kita ingin melihat kepada halaman 406 ya. Sama-sama kita ingin memulakan minggu ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Sihat Ustaz ya? Biru hitam ya, memulakan minggu kita dengan semangat berkobar-kobar ya, kerana surah Ar-Rum ini berkaitan dengan pembinaan tamadun. Dan bila bercakap tentang pembinaan tamadun ini, menariknya Allah bawakan bukti demi bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah yang mengatur segala kebesaran dan juga kehebatan ini untuk membantu kita membina tamadun yang berjaya di dunia ini, apatah lagi kita berjaya sampai ke akhirat. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 406. Bermula daripada ayat yang ke-16, menyambung kepada apa yang kita telah bincang pada minggu lepas. Kali ini dijelaskan tentang penafian ya, orang-orang kafir ataupun orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Kesannya mereka akan mendapat azab yang tetap akan hadir walaupun dinafikan, walaupun tidak diendahkan, pada ayat 16. Kemudian pada ayat 17 hingga 19 berkaitan dengan seruan untuk menyuci dan memuji Allah ya, bertasbih dan juga bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu cara bagaimana kita membina kekuatan. Dan diteruskan pada ayat yang ke-20 hingga ayat 24, Allah membawakan beberapa bukti keesaan dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala atas terjadinya hari mahsyar ataupun hari berkumpul kita semua di suatu hari nanti. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 16 hingga 21 untuk kita memahami apakah komentar Allah tentang mereka yang mendustakan, dan seruan untuk kita terus committed berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kejayaan kemenangan. Bersama Ustaz Tarmizi. Masih pada Ustaz Fazrul. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita nak menyambung hari ini halaman kita yang ke-406, dan kita nak mula bacaan kita ayat 16 hingga 21 Ustaz eh? Ya betul. 16 hingga 21, dan permulaan ini jom kita mula baca dengan bacaan Murattal Bayati. Boleh insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita baca sama-sama dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَمَّا الَّذِينَ
كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim kita bacaan daripada ayat 16 hingga 21 ya, menyambung saatnya tahun lepas pula minggu lepas. Okay. Minggu lepas kita membaca tentang fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat, iaitu bagi orang yang beriman beramal soleh pada ayat yang ke-15. Allah menyatakan fahum fi rawdatin yuhbarun, mereka berada di satu taman ya, satu taman syurga yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan pelbagaian warna indah yang berada di syurga. Itu gambaran Allah berikan kepada kita tentang iman dan beramal soleh, seruan untuk kita terus committed, terus beramal ke hadapan. Tetapi bagi orang yang kufur, Allah nyatakan pada ayat yang ke-16, yang kufur, yang mendustakan ayat-ayat kami dan juga pertemuan kepada hari akhirat, ya, segala apa yang Allah bawakan sebelum ini dan juga selepas ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah SWT, tetapi mereka dustakan. Allah kata apa? Faulaika fil azabi muhdarun, iaitu bagi mereka adalah azab yang tetap akan hadir, yang akan
bawakan mereka akan terjerumus masuk ke dalam azab tersebut. Ideanya apa? Kalau dalam hidup kita ini Ustaz ya, kadang-kadang orang kata saya tak tahu peraturan jalan raya. Dia bawa kereta sampai 200 km per jam, kena tahan dengan JPJ. JPJ kata, "Encik turun cermin." Contohnya, "Encik tahu tak kesalahan?" "Saya tak tahu." Kan? "Saya tak tahu. Ini peraturan apa ni? 200. Saya punya kereta ni sepatutnya 300." Contohnya kan. Tak tahu ke sebenarnya dia tahu kan, tahu dah sebenarnya tak boleh laju, tapi dia kata, "Encik, saya sebenarnya ingatkan kat sini 200 kan, rupa-rupanya 120 je kan, 120 padahal 110 je kan." Jadi kalau dia kufur, tidak bersyukur dengan peraturan, dengan apa yang ada, ataupun mendustakan peraturan yang ada, sebenarnya masih lagi dia kena saman, dia masih lagi diazab. Istilahnya kalau sampai di akhirat nanti, bagi orang yang kufur, yang mendustakan, tetap juga akan diazab. Berbanding dengan dan tadi, kalau dia tak tahu betul, mungkinlah boleh dimaafkan, Allah boleh maafkan. Tetapi kita hidup di dunia ini, Allah memang akan bawakan ayatina, dan Allah berikan akal untuk kita sama-sama gunakan. Ini yang kita telah belajar sebelum ini. Dan apakah cara untuk kita sentiasa terjauh daripada azab ini? Allah nyatakan pada ayat 17 dan 18, "Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun." Iaitu kita banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyucikan, melihat bahawa Allah ini sempurna pada setiap apa yang kita lihat dalam alam mayapada ini, pada waktu pagi ataupun waktu petang, dan juga pada waktu pagi. Dan inilah yang dirakamkan sebagai solat kita. Waktu pagi itu, petang itu maksudnya maghrib, isyak ya, dan kemudian kalau waktu pagi itu subuh, itu waktu sembahyang subuh lah. Itu pada ayat 17. Disambung lagi pada ayat 18, "Walahul hamdu fis samawati wal ard", iaitu pujian kepada segala yang langit di bumi ini pada waktu asar ya, wa asyiyan wa hina tuzhirun, iaitu pada waktu zuhur. Jadi itu yang membawa kepada solat waktu asar, zuhur, tadi dah ada dah pada waktu pagi, subuh, dan kemudian maghrib, isyak, selengkap 5 waktu ya. Cuma kena fahamlah ya, kalau tidak ada yang kata bahawa tak nampak pula wajib solat kat sini. Kan nampak macam tasbih dengan tahmid dia. Saya tasbih tahmid jelah. Bukan itu maksudnya tuan-tuan ya. Kalau kata harapkan tasbih tahmid saja, kemungkinan kita tak tasbih tahmid ya, kalau ia tidak diprogramkan. Dan sunnah Nabi ataupun yang ditunjukkan oleh Nabi, "Sallu kama raaitumuni usalli", maksudnya adalah solat lima waktu. Ini adalah cara bagaimana kita mengelakkan diri kita daripada terjerumus pada azab. Jaga solat sebagai tiang agama kepada keluarga kita, maka insya-Allah dalamnya ada tasbih pada waktu rukuk, pada waktu sujud, dan kita ada tahmid pada waktu baca Fatihah dan pada rukun-rukun yang lain. Jadi ini adalah solusi yang penting, dan dengan perkara ini seseorang itu akan terjauh daripada azab, satu, dan yang keduanya akan menjadi orang yang berjaya. Ini yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-19. Macam mana kalau kita melihat kepada surah Ar-Rum ini, Farsi menang ya, orang Islam sedih ya, kemudian Rom menang. Tetapi bukan sekadar Rom kekal menang, selepas itu siapakah yang akan menang? Umat Islam. Dan peraturan itu akan berterusan dalam kehidupan, kerana Allah lah yang mengeluarkan mati daripada hidup, hidup daripada mati. Ini yang dinyatakan pada ayat 19 yang kita nak baca sekali lagi sebagai satu keyakinan kepada kita bahawa anytime ya, pada bila-bila masa sahaja Allah boleh mengeluarkan sesuatu kejayaan daripada orang yang rasa nampak macam gagal, dan orang yang dah berjaya tidak mustahil satu masa boleh gagal apabila ianya tidak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 19 kita baca sekali lagi. Silakan. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-19. Baik, ayat yang ke-19 ni dia banyak kali ulang tu, yukhrijul hayya wa yukhrijul mayyita minal hayy wa jadi kena hati-hati baris dia Ustaz. Betul. Kadang-kadang tertukar hidup jadi mati, hak yang nak hidup kan tiba jadi mematikan. Betul. Bahaya. Jadi kita baca sekali lagi ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, dia mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan daripada kubur. Itu adalah terjemahan dalam kurungan itu daripada kubur. Tetapi tuhrajun ini ada banyak pendapat. Satu, di dunia ini tuhrajun itu salah satunya merujuk pada kuntum ukhrijat linnas, ya, maksudnya sesebuah tamadun itu akan dikeluarkan, ya, terhasil apabila seseorang itu menyeru kepada kebaikan, kepada makruf, mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minu billah. Ini kita rujuk kepada surah Ali Imran. Tetapi lebih daripada itu adalah dikeluarkan daripada kubur pada padang mahsyar nanti. Sama ada berjaya atau tidak berjaya itu bergantung kepada bagaimana kita menghargai kepada Allah yang amat berkuasa. Seperti mana yang kita nyatakan tadi, kita tasbih dan juga kita bertahmid, terjauh daripada azab, maka bila keluar daripada kubur nanti, maka itu adalah kumpulan harapnya kita yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah suruh kita perhatikan, ya, apa yang berlaku di luar, ya, dalam fenomena yang ada di alam ini, dalam sejarah. Contohnya yukhrijul hayya minal mait. Allah mengeluarkan kehidupan daripada mati. Contohnya biji benih tak hidup, Ustaz, ya. Lepas tu keluar pokok, ya, dan kemudian wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah keluarkan daripada yang hidup itu kematian. Macam kita sedang hidup. Baru ni saya berjumpa dengan satu kumpulan, dah lama saya tak jumpa, Ustaz, ya. Tapi salah seorang dah tak ada dah. Allah. Ya, kena Covid dan meninggal. Jadi nak ceritanya ialah segala peristiwa, berita-berita yang ada ini bagi umat beriman, ya, yang baca Al-Quran, kita akan mengambil pelajaran dan kita kaitkan dengan diri kita. Saya ini akan menjadi orang yang dikeluarkan daripada kehidupan kepada kematian, ataupun dihidupkan selepas kematian hati saya dengan ayat-ayat Al-Quran sehingga saya bangkit dan membina keluarga dan tamadun yang boleh membantu kepada ramai orang, yang memberi makhraj, mencari solusi kepada masyarakat. Jadi ini adalah ayat 19, ya, perkataan yukhrij dan juga wa yuhyi ini adalah satu perkataan yang amat menarik, maksudnya dikeluarkan dan juga menghidupkan, kerana yang paling pastinya, siapakah yang paling pasti menguruskan kematian, kehidupan dan menghidupkan? Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa. Jadi sesuatu tamadun itu akan naik, akan hidup, akan berjaya sebenarnya adalah dengan izin daripada Allah. Syaratnya ialah kita dapat menghargai kepada ayat-ayat yang Allah nyatakan. Salah satu ayat yang Allah nyatakan pada ayat 20 sebagai permulaan adalah wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Kamu dijadikan daripada debu. Kalau kita tengok orang kaya, tamadun yang hebat, Ustaz, ya, sebenarnya mereka ni daripada debu je. Allah suruh kita tengok dalam bentuk begitu agar jangan kita sombong, ataupun kalau kita dah berjaya, kita rasakan bahawa dia ni berjaya, saya kagum pada Qarun dalam kisah surah Al-Qasas sebelum ini. Tapi Qarun itu daripada debu juga, daripada turab, dan juga harta-hartanya akhirnya masuk tanah, habis. Ya. Jadi mengenal pasti kerendahan ini penting untuk kita akhirnya menjadi bashar. Bashar ini orang yang ada kulit, maksudnya pasal kulit kita yang nampak, kalau kita banding dengan haiwan, tak nampak kulit, pasal ada bulu-bulu dan sebagainya. Jadi bashar ini adalah manusia yang nampak kulit dan tantashirun, lepas tu berkembang dalam kehidupan, akhirnya berjaya. Asalnya itu daripada turab. Jadi bila sedar turab itu, insya-Allah kita tidak mudah untuk bongkak bila kita berjaya dalam kehidupan kita. Ini yang kita belajar, dan Allah suruh kita perhati betul-betul untuk kita terus berjaya ke hadapan. Apa lagi formula untuk berjaya membina tamadun? Ayat 21 selalu kita baca, selalu diletakkan dekat kad kahwin, Ustaz. Betul, Ustaz. Ya, Ustaz biasa, Ustaz, ya. Selalu kadang ada jemputan baca ya? doa lah. Masya-Allah. Majlis wedding tu. Dia kadang-kadang ada tuan rumah minta tarik sikit, Ustaz. Tarik sikit. Kita tarik ayat ni lah. Betul. Jadi hari ini nak minta tariklah. Ya, tarik sikit, ya, disebabkan walaupun tak ada majlis pada hari ini, tapi nak mengingatkan kita, saya pun terfikir-fikir mengapa ayat ni timbul dalam surah Ar-Rum. Ya, pasal ini cakap tentang pembinaan tamadun, kemenangan sesebuah tamadun, negara. Ada pula ayat ini. Ayat 21 kita baca, dan cuba tuan-tuan yang berada dekat Facebook tolong komen apa kaitan ayat 21. Biasa kita dapat kad jemputan itu, mengapa ianya amat penting dalam kita membina tamadun yang berjaya bagi negara ini. Ayat 21. Terima kasih, Ustaz. Jom kita baca ayat yang ke-21 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan untukmu daripada jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda, bukan sekadar satu tanda, tapi tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Inilah ayat yang selalu kita nampak di kad-kad kahwin, ya. Dan ayat 21 ini sebenarnya bercakap tentang pembinaan keluarga. Apabila dalam keluarga itu sesuatu suami dan isteri itu dapat mencapai apa istilahnya litaskunu ilaiha sakinah, maka bagusnya sebuah rumah itu akan memberi kesan kepada komuniti, akan memberi kesan kepada negeri dan negara. Dan kalau negara itu mahu bagus, kepimpinannya, pejabat, semuanya okey, sebenarnya dia asasnya itu bermula daripada litaskunu ilaiha, seorang suami, seorang isteri, anak-anak berada dalam sebuah rumah tangga itu berada dalam keadaan sakinah, bukannya bergaduh ataupun saling tidak puas hati yang akan terjelma dalam sesebuah tamadun yang rosak. Kita akan lihat lebih lanjut lagi, kita berehat sebentar, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada kali ini, iaitu sabaha, menjadi ataupun memasuki waktu pagi. Inilah 45 kali disebut di dalam Al-Quran, dan salah satunya pada ayat yang ke-17 seruan untuk kita bertasbih. Bertasbih iaitu sembahyang subuh itu sebagai seruan bagaimana kita membina kemenangan, dan jika kita mahu berjaya sebuah organisasi, keluarga, negeri, negara, solat subuh jangan diabaikan. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Kita meraihkan dua pengantin baru. Mari doakan agar mereka bahagia, dapat zuriat yang saleh-salehah, mentaati Allah dan juga Rasulnya, dapat zuriat yang saleh-salehah, mentaati Allah dan juga Rasulnya. Selamat pengantin baru Ustaz Fazrul, untuk pengantin yang pada hari ini barangkali ada sahabat-sahabat kita yang anak-anak majlis pada hari ini. Betul. Ya Ustaz. Dan mudah-mudahan mereka biasanya letak ayat 21 surah Ar-Rum ini di atas kad, boleh ya dicadangkan untuk laksanakan apa istilahnya tadabbur ayat, ya, selain daripada khutbah yang biasa, ucapan yang biasa, tapi kita beritahu tentang betapa tamadun negara negeri ini dapat dibina oleh sebuah keluarga yang
sakinah ya. Dan menarik ustaz ya, kalau ayat 20 surah Al-Qasas ayat 73 Allah jadikan malam itu litaskunu fi ya. Tetapi kalau di sini litaskunu ilaiha. Jadi ini ada rahsia yang tersendiri yang kita nak bongkar kerana ia bukan kaleng-kaleng bukan biasa-biasa, dan ia adalah rahsia bagaimana kita nak membina negeri negara yang sejahtera. Tapi kita tengok dahulu kepada ruang tajwid kita. Tajwid, baik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu-ibu ayah yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita nak tengok sekejap ulang kaji kita dalam bahagian tajwid. Kita nak melihat tentang mat. Hari ini kita nak kongsi ataupun ulang kaji mat silah tawilah. Mat silah tawilah. Iaitulah apa dia? Dipanjangkan mat 4 atau 5 harakat. Contoh dia kat mana? Contoh dia dalam halaman yang kita baca hari ini, halaman 406, dalam ayat yang ke-23, pertengahan ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min fadlihi inna fi dhalik. Contoh ayat itulah pada kalimah fadlihi. Kalimah fadlihi selepas huruf ha tu nampak tu ada tanda mat kan, macam rumah, kepala rumah ya, macam tu. Kemudian atas dia ada tanda mat, itu menunjukkan maksilah tawilah. Maksilah tawilah, maka kita baca 4 atau 5 harakat. Ketika mana? Ketika kita wasal, ketika kita menyambung bacaan. Satu lagi contoh yang boleh tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah perhatikan, iaitulah pada ayat yang ke-21. Mungkin tak ada dalam slide kita, tapi boleh perhatikan ayat yang ke-21 permulaan tu. Wa min ayatihi, wa min ayatihi. 4 harakat kan contoh. Jadi boleh tengok ayat yang ke-20 pun sama. Ada juga maksilah tawilah. Jadi bolehlah nanti ibu-ibu ayah tandakan dekat mana maksilah tawilah dalam halaman yang ke-406 ini. Wallahu alam. Selamat mencuba insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Maksilah tawilah misalnya kita baca panjang wa min ayatihi. Ayat berapa tadi Ustaz? Ayat yang ke permulaan 20, permulaan 21, dan juga contoh kita tadi ayat pertengahan ayat 23 ya. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek, dan sebenarnya di sebalik panjang pendek itu pun bila saya tengok banyak perkara yang perlu diberi perhatian ya, terutama kita kena panjangkan sikit fikir pada ayat-ayat yang disampaikan ya. Kalau tadi pada ayat yang ke-20 ya, wa min ayatihi an khalaqakum, itu panjang Ustaz ya, tawilah ya. Pasal turab ini, pasal kalau kita tak panjang fikir, kita fikir pendek, akhirnya jadi sombong ya. Kita mudah rasa bahawa sayalah yang berjaya membina kerajaan, membina sesuatu perkara. Kalau yang ke-21 ini bercakap tentang wa min ayatihi an khalaqalakum, berkaitan dengan tentang kejadian kita ya, daripada diri kita, maksudnya lelaki perempuan dan juga hubungan keluarga. Dan bercakap tentang pasangan ini ya, azwajan litaskunu ilaiha, salah satu daripada fungsi penting pasangan adalah untuk mencapai ketenangan Ustaz. Betul, ya. Ketenangan ni ada dua, maksudnya ketenangan masanya bila adalah dengan kita gunakan waktu malam. Itu dinyatakan pada surah Al-Qasas ayat yang ke-73. Bercakap tentang orangnya pula pasangan ya. Ini adalah punca kepada ketenangan. Dan bercakap tentang ketenangan ini sehingga kan kalau seseorang itu tidak memanfaatkan pasangan dan juga malam, sebuah rumah tangga itu akan hancur Ustaz. Masya-Allah. Contohnya orang tu kerja dia setiap hari, siang malam, malam dia tidak berhenti sekejap, ditaskunu fi, maka seorang itu akhirnya hancur. Maksudnya dia akan breakdown, dia akan stres. Itu dari segi malam. Yang keduanya ialah kalau katakan dia ada pasangan, tetapi dia tidak sakinah dengan pasangannya pada waktu malam. Ya, maksudnya ialah contohnya sepatutnya kalau suami isteri itu ada masa dia tidur contohnya. Dia kadang-kadang penat dia tidur je atas katil. Tapi suami itu dia pergi tidur atas sofa. Bersedialah besok paginya dia tak dapat ketenangan itu, dia bawa ke office, dia bawa kepada memimpin sebuah negara negeri, dia mesti ada something yang tidak kena. Pasal sebenarnya pasangan ini memang istilah sakinah ini daripada perkataan sakana, dia bergerak dan akhirnya berhenti. Jadi bila kita ada sikin kan pisau. Kita sebenarnya darah mengalir, kemudian berhenti bila kita sembelih ayam tersebut kan. Dan itulah proses yang kita perlu lalui. Badan kita memang dia laju pada waktu siang, kita buat itu ini apa sebagainya, tapi pada waktu malam dan juga dengan pasangan
Itu adalah formula yang penting, walaupun mungkinlah hanya 5 minit Ustaz. Itu sebabnya pada waktu bersama pasangan, terutama pada waktu malam ini, jangan pula waktu itu sambil itu dah dua dah ada, katakan dekat katil ke, kat sofa ke, tapi seorang lagi begini, dia tidak dapat sakinah. Dan bila tak dapat sakinah, itulah yang menyebabkan sebuah rumah tangga itu berantakan, dan ia memberi kesan kepada pejabat, kepada negeri, kepada negara. Dan itu adalah fungsi pertama. Fungsi kedua pasangan ialah mawaddah. Mawaddah ini adalah kecintaan yang melampau ataupun amat sangat. Itu sebabnya bila cakap I love you ke, saya sayang ke, kepada pasangan, ia adalah ketika seseorang itu masih lagi boleh menunjukkan kasih sayang. Tapi ada satu lagi rahmah. Rahmah ni waktu sakit-sakit badan, waktu muka dah banyak dia punya krepot-krepotnya, ya. Pada waktu itu sakit, waktu itu tengah, kalau isteri mengandung, si suami sakit, bukan kerana apa tetapi kerana kasih sayang tanpa syarat, itu namanya adalah rahmah. Dan itu 3 perkara yang perlu dilalui. Biasanya litas kuno ini pada peringkat awal perkahwinan, okey, sakinahnya banyak, makin lama mungkin makin pendek masa untuk sakinah itu. Mawaddah itu awalnya okey, ya, makin lama makin kurang, tapi rahmah ini kena bertambah, Ustaz. Kalau dia tidak bertambah, itu yang membawa kepada sebuah rumah tangga itu berantakan, dan ia memberi kesan kepada sebuah pejabat, kepada sebuah negeri negara. Jadi itu dinyatakan tentang ayat, banyak petanda-petanda kebesaran Allah yang kita boleh fikirkan bila kita buat pemikiran ataupun melihat secara lebih detail perkara-perkara ini. Apa lagi kebesaran yang Allah nyatakan untuk kita menghargai dan membina tamadun? Ayat 22 hingga 24, kita teruskan bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sambung ayat yang ke-22 sehingga ayat yang ke-24. Kalau kita perhatikan sahaja, ada kalimah yang an khalaqakum, ada an khalaqalakum. Subhanallah. Jadi maksudnya kena hati-hatilah dari segi bacaan supaya kita tak tertukar. Saya pernah juga kadang tertukar an khalaqakum khalaqalakum. Betul. Memang kena beri perhatian dalam bacaan kita, insya-Allah. Kita sambung bacaan seterusnya dengan bacaan murattal nahwan, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها
في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 22 hingga 24 ya, bila kita bertemu dengan tawilah ataupun qasirah tadi Ustaz ya. Kalau tawilah tu kita fikir panjang sikit ya, pasal dia memerlukan kepada pengalaman. Betul, sebabnya bercakap tentang tadi wa min ayatihi an khalaqalakum, pasal pasangan apa sebagainya ini biasanya orang tua akan bercakaplah pengalaman ini ya, terutama bila dah rahmah tadi itu bila dah sakit ya, bila dah umur dah perkahwinan dah lanjut. Betul. Pada waktu itu rahmah itu amat berharga ya, kerana tawilah itu tadi ya. Tapi kalau katakan ayat 22 Ustaz baca tadi kan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard ya, itu tak payah fikir panjang sangat. Pasal dah memang dah penciptaan langit dan bumi dan juga pertukaran malam dan pertukaran bukan malam saja, perbezaan alsinatikum wa alwanikum, pelbagai bahasa dan pelbagai warna kulit, itu semua adalah ayat-ayat kepada orang yang mencari ilmu, yang mengetahui bahawa macam mana pula dia datang keluarga yang sama tapi dia membesar dekat US, bahasanya lain. Ustaz kan. Tengok YouTube pun anak kita Ustaz ya, kalau tengok YouTube bahasa Inggeris je, dia kadang-kadang boleh cakap bahasa Inggeris lebih baik daripada saya sendiri kan. Jadi nak ceritanya ini adalah bukannya kita yang ajar dia. Ini adalah kebesaran daripada Allah. Dan bagi setengah orang dia rasakan bahawa mengapa bahasa Cina, bahasa Hokkien ataupun bahasa Tamil macam pelik kan. Tapi sebenarnya itu semua adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang programkan kepada seseorang individu tersebut. Jadi ada beberapa perkara dalam ayat 22 Allah suruh kita perhatikan, iaitu pertama ciptaan langit dan bumi dan juga pelbagai bahasa dan juga warna kulit ya. Mengapa kita kena hargai perkara ini? Kerana bercakap tentang membina tamadun, seseorang itu akan dapat menghargai kepada kehebatan Allah pada alam maya pada ini, dan dia akan manfaatkan dengan baik. Selain daripada dia akan belajar banyak bahasa dan dia akan menghargai pelbagai bangsa, baru boleh kita menjadi tamadun yang berjaya. Kalau kita lihat ayat 21 berkaitan dengan keluarga, ayat 22 berkaitan dengan komuniti dan juga alam sekitar kita. Ayat 23 Allah kata wa min ayatihi, salah satu daripada tabiat akhlak tamadun yang hebat ialah apabila kita menghargai manamukum bil lail, iaitu malam untuk tidur Ustaz. Ya. Tamadun yang rosak ialah apabila malam dia itu dia gunakan untuk kerja ataupun berhibur sehingga kan terbalik siang pula dia tidur ya. Dan kita nampak bahawa tamadun yang mula nak maju, dia mula mengganggu kepada malam dan siang ini, akhirnya hancur. Disebabkan apa? Kita tahu bahawa dalam surah Al-Qasas ya, surah yang ataupun surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 bercakap tentang kita surah Al-Qasas, iaitu kita perlu menggunakan malam itu untuk kita bertenang. Betul. Ya, tenang dalam hidup. Baik. Jadi pada ayat yang ke-23 kita baca sekali lagi untuk kita menghargai malam dan siang ini, apa peranannya, bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Ayat yang ke-23 Ustaz 23. Baik, ayat yang ke-23 ni yang kita ulang kaji tajwid tadi kita ada mad silah tawilah. Tapi kalau kita waqaf, dia tak jadi mat silah lah. Dia jadi waqaf biasalah tu, ha yang dimatikan sukun kan. Baik, jadi jom kita baca sekali lagi ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un. Sadaqallahul azim.
Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebahagian daripada kurniaannya. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang mendengar. Menarik istilahnya liqaumi yasmaun Ustaz ya. Iaitu kaum yang ingin mendengar, kerana apabila kita melihat dengan mendengar dua perkara berbeza. Ya, contohnya Ustaz ya, kalau kita tengok Quran ini, kita tengok apa yang kita nampak. Tapi kalau kita cakap bahawa Quran ini ataupun mushaf ini atas kertas ini daripada pokok ini daripada balak, lain macam. Ya. Kita dengar aje balak, pokok, pulpa dan akhirnya menjadi kertas. Dengan kita dengar ilmu-ilmu itu menyebabkan cara kita pandang kepada kertas bagi mushaf ini adalah berbeza. Maka di sini Allah nyatakan pada ayat 23, sila dengar betul-betul bahawa malam ini adalah tempat tidur ataupun masa untuk tidur. Tidur ini banyak manfaatnya. Proses penyah toksikan. Dengan tidur itu, kalau kita tengok signboard dekat tepi jalan tu Ustaz ya, tidur itu memulihkan. Lebih kurang gitulah, lebih kurang kan. Itu adalah salah satu peranan malam. Ya, kalau kita sakit ke, kita rasa alah bilalah nak baik ni, selain daripada makan ubat sebagai usaha kita, tidur membantu. Ya, itu sebabnya sebahagian ubat adalah untuk kita tidur agar kita cepat untuk sembuh dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kajian tidur ini penting, malah bagi orang yang insomnia ya, yang susah tidur Ustaz ya. Saya kalau pergi jalan mana-mana insya-Allah mudah tidur. Ya, tapi ada kawan yang dia kalau berubah tempat tidur je tak boleh tidur. Tak boleh, betul Ustaz. Jadi itu adalah salah satu perkara yang memerlukan kajian dan kita akhirnya menghargai sangat malam dan tidur. Selain daripada itu, kita gunakan siang itu untuk mencari kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurniaan Allah ini ada dua, satu kurniaan Allah di akhirat, satu lagi di dunia. Sebabnya dalam surah Al-Qasas kita dah belajar bahawa kita diminta untuk cari kurniaan Allah darul akhirah, jangan lupakan bab dunia kita. Tapi jangan sampai kita cari-cari dunia, cari duit, kerja apa sebagainya cuma untuk akhirat, belajar Quran, untuk ahli keluarga, solat tidak diberi perhatian. Dua-dua kena dicari, dan itulah peranan bagi sebuah tamadun yang berjaya, yang sentiasa peka kepada polisi-polisi yang menyebabkan seseorang itu kena kerja waktu malam terlampau lama. Betul, ataupun suami isteri kena berpisah sehingga kan tidak mampu untuk membina keluarga yang bahagia. Ayat 24 kita lihat salah satu lagi daripada perkara yang perlu kita panjang fikirnya, pasal di situ ayatihi yurikum itu tawilah ke qasirah kan Ustaz? Kalau ayat 24 itu qasirah. Wa min ayatihi yurikum. Pendek ke banyak? Dua harakat saja. Jadi pendeklah kita fikir. Ya, pasal bercakap tentang peti, ya. Kita tahu dah peti, benda yang nampak jelas ini tak payah nak makan masa, kita boleh tengok terus ya. Kita takut, kita mengharapkan ada hujan di sebaliknya dan turun air dan kemudian dihidupkan ya bumi ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Bagi orang yang menggunakan akal akan tengok, oh, petir, kemudian air dan kemudian hidup. Bagi sebuah tamadun ialah kadang-kadang bila datang wahyu ini datang dalam bentuk yang menakutkan tapi juga harapan. Ya, bila kita dengar Quran kita akan diberikan amaran. Amaran itu selepas itu memberi air yang menenangkan hati kita, dan akhirnya apa yang berlaku pada diri seseorang yang dapat wahyu daripada Allah yang turun daripada langit yang sama, iaitu dia akan hidup hatinya. Bila hidup hatinya, hidup lagi hati, hidup lagi keluarga, maka jadilah sebuah tamadun. Dan inilah cara membina tamadun yang Allah bawakan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-24, membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu resolusi kita yakin janji Allah bahawa azab untuk orang-orang yang kufur tidak terlepas, sentiasa muhdarun. Yang kedua, banyakkan bertasbih dan memuji Allah pagi dan petang, siang dan malam, dengan kita menjaga solat kita 5 kali sehari. Dan yang ketiga, bina kasih sayang dan rahmah dalam hidup berkeluarga, kerana semua perkara formula ini adalah rahsia membina tamadun berjaya di dunia sehingga ke akhirat. Kita berdoa. Terima kasih Fadil Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa pasangan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami terhadap pasangan kami ya Allah, anak-anak kami, ahli keluarga kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan isteri kami, zuriat keturunan kami penyejuk mata memandang ya Allah, dan menjadi imam bagi orang-orang yang ingin bertakwa ya Arhamar Rahimin. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi Ustaz ya, dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala kita adalah keluarga yang sentiasa diberikan sakinah, mawaddah warahmah dan sentiasa menghargai ayat-ayat Allah. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung Gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan menyumbang, kerana kita yakin bahawa tanpa Al-Quran maka hilanglah air yang akan menghidupkan hati-hati setiap insan dalam keluarga yang sakinah itu sendiri. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan pagi esok insya-Allah, dan terus kita menyambung apa lagi cara membina tamadun dalam My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.